Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk tajuk kita pada hari ini ialah Raja Berperlembagaan. Okey, ini adalah sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Okey, keratan ini awak boleh lihat dalam aktiviti ataupun buku tutorial awak. Bagi sesiapa yang tertinggal aktiviti tutorial itu, saya akan emailkan secara soft copy. Alright, so in sistem raja berperlembagaan di Malaysia diamalkan pada dua peringkat, iaitu pada peringkat yang pertama, iaitu peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Manakala ketua bagi peringkat persekutuan adalah yang di-Pertuan Agong atau kita kenali dengan YDPA, dan ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. So kalau anda lihat di sini, terdapat perbezaan di antara ketua negara dan juga ketua kerajaan. Ianya berbeza. Sama jugalah di peringkat negeri, ketua negeri itu dikenali sebagai, ada setengah negeri dikenali sebagai sultan. Okey, ada setengah negeri dikenali sebagai yang di-Pertuan Besar, ada yang dikenali sebagai raja. Okey, ada juga yang dan juga ada yang di-Pertua Negeri. Okey, dan ketua kerajaan negeri pula adalah menteri besar dan juga ketua menteri. Okey, seperti mana yang saya telah cakapkan pada kelas yang sebelum ini, okey, perbezaan di antara ketua menteri dan menteri besar adalah bergantung kepada sistem negeri itu sendiri. Okey, contohnya sekiranya negeri itu mempunyai menteri besar, kita akan dapat lihat bahawa negeri itu mempunyai sultan ataupun mempunyai raja yang di-Pertuan Besar sendiri. Okey, manakala negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, tidak mempunyai raja mahupun yang di-Pertuan Besar, ianya akan menggunakan gelaran ketua menteri bagi ketua kerajaan negeri. So, Majlis Raja-Raja akan melantik yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun. Okey, dan pelantikan adalah berdasarkan sistem giliran. Okey, sistem giliran ini telah ditetapkan dalam perlembagaan. Okey, dan bagi melantik yang di-Pertuan Agong, sekiranya berlaku apa-apa kepada yang di-Pertuan Agong sewaktu berada di dalam tahta, contohnya yang di-Pertuan Agong mangkat ketika berada dalam tahta, okey, maka akan diadakan pelantikan yang baru. Pelantikan yang baru itu pula, yang di-Pertuan Agong yang seterusnya bukan sekadar hanya menyambung perkhidmatan yang di-Pertuan Agong yang telah mangkat itu, tetapi ianya akan mendapat satu tempoh yang baru, iaitu 5 tahun. So contohnya di sini, apa yang berlaku pada Sultan Selangor sewaktu baginda mangkat di dalam tahta sebagai yang di-Pertuan Agong. Okey, yang Raja Perlis bukan sekadar hanya menyambung tahta, tetapi Raja Perlis mendapat satu tempoh yang baru yang untuk berada dalam tahta yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. So maksudnya dia tidak akan menyambung ataupun menyambung baki yang di-Pertuan Agong sebelum inilah. Okey, so saya harap awak boleh faham untuk yang ini. So, fungsi Majlis Raja-Raja. So, apakah fungsi Majlis Raja-Raja? Pertama sekali, Majlis Raja-Raja ini mempunyai 9 orang, iaitu yang mana kita ada 9 orang raja dalam Malaysia ini, yang mana ada 9 buah negeri yang mempunyai raja ataupun sultan. Okey, dan juga 4 orang yang di-Pertua Negeri, iaitu negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Okey, fungsi Majlis Raja-Raja ini adalah melantik anggota-anggota Mahkamah Khas. Mahkamah Khas yang dimaksudkan di sini boleh dikatakan sebagai Mahkamah Khas Raja-Raja mahupun Mahkamah Khas yang lain. Okey, yang kedua ialah memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Bagi memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong ini, yang terlibat hanyalah 9 orang raja ataupun sultan sahaja, yang mana yang di-Pertua Negeri untuk 4 buah negeri yang lain tidak terlibat.
Okey. Yang ketiga ialah mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama yang meliputi seluruh persekutuan. Okey, kita ambil contoh, sebagai contohnya untuk mengumumkan tarikh permulaan puasa, tarikh hari raya, okey. Semua itu perlukan persetujuan daripada majlis raja-raja sebelum ianya diwartakan ataupun diumumkan. Okey, yang keempat, menjaga kedudukan dan keistimewaan orang Melayu. Okey. So, apa-apa perubahan pada dalam perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan sekiranya ingin meminda keistimewaan kedudukan dan keistimewaan orang Melayu, ianya perlu mendapat keizinan daripada Majlis Raja-Raja. So, maksudnya dekat sini kita akan faham bahawa kedudukan dan keistimewaan orang Melayu di dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dipinda sewenang-wenangnya. Ianya memerlukan perkenan Majlis Raja-Raja. Okey, dan yang kelima, Majlis Raja-Raja akan memberi nasihat mengenai apa-apa perlakuan yang menurut perlembagaan. Sebagai contohnya di sini ialah pelantikan ketua hakim negara, pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan. Ianya perlu ada nasihat daripada Majlis Raja-Raja. Walaupun kuasa melantik adalah yang di Pertuan Agong, tetapi yang di Pertuan Agong perlulah berbincang terlebih dahulu ataupun menerima nasihat daripada Majlis Raja-Raja sebelum melantik ketua hakim negara mahupun ketua hakim mahkamah atasan yang lain. Okey, senarai nama negeri bagi bekas YDPA. So, maksudnya di sini, ini adalah senarai giliran yang saya katakan tadi, yang mana setiap negeri ada giliran-gilirannya. Okey, giliran-giliran ini telah dipersetujui dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, yang mana seperti mana yang awak dapat lihat pada slide, Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor ataupun Perak. Apa akan terjadi sekira berakhirnya dengan Perak? Maka giliran itu akan dimulakan semula ataupun dimulakan semula dengan Negeri Sembilan dan ikuti dengan negeri-negeri di bawahnya. So, sekarang ini kita berada pada pusingan ataupun rotation yang kedua untuk penggiliran yang di Pertuan Agong. Okey, syarat-syarat untuk menjadi YDPA. Okey, syarat yang pertama adalah Sultan bagi negeri. Seorang raja ataupun tengku mahkota sebagai contoh, raja muda, tidak boleh menduduki tahta terus menjadi YDPA. Baginda hendaklah menduduki tahta dahulu sebagai sultan bagi negerinya, kemudian barulah boleh dipilih menjadi YDPA oleh Majlis Raja-Raja. Okey, so syarat yang kedua ialah dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dipilih oleh Majlis Raja-Raja di sini bermaksud sultan bagi sesebuah negeri itu, apabila sampai gilirannya, baginda mendapat undian 5/9. 5/9 daripada Majlis Raja-Raja Melayu bersetuju untuk melantik baginda sebagai yang di Pertuan Agong. Sebagai contoh, sebagai contoh Sultan Johor, for example, sebagai contoh Sultan Johor, baginda tidak mendapat majoriti undi 5/9 dalam pemilihan yang di Pertuan Agong. Oleh itu, baginda tidak layak untuk menjadi YDPA kerana baginda mendapat undi yang kurang daripada 5/9. Syarat yang ketiga untuk menjadi YDPA adalah Muslim ataupun beragama Islam. Kerana apa? YDPA merupakan ketua agama persekutuan, iaitu agama Islam, bagi di peringkat persekutuan, dan baginda juga merupakan ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, dan baginda juga merupakan ketua agama bagi negeri baginda sendiri. Syarat yang keempat ialah lelaki matang dan waras. Ketiga-tiga syarat-syarat ini perlulah lengkap ketiga-tiganya sekali. Tidak boleh dilengkapi hanya sekadar satu ataupun hanya sekadar dua.
For example, sekiranya lelaki itu matang tetapi tidak waras, maka baginda tidak boleh menjadi YDPA. Sama juga sekiranya seorang itu lelaki tetapi dan waras tetapi tidak matang, okey, maka baginda juga tidak boleh menjadi YDPA. Okey, syarat yang kelima ialah berketurunan diraja. Berketurunan diraja maksudnya di sini beliau memang daripada keturunan diraja dan beliau juga adalah daripada susul, okey, keturunan yang ditetapkan untuk menjadi sultan bagi negeri ataupun yang di-Pertuan Agong. Okey, yang seterusnya ialah proses pelantikan YDPA. Seperti mana yang anda semua tahu bahawa proses pelantikan YDPA ini adalah berdasarkan sistem giliran, seperti mana yang telah saya terangkan sebelum ini. Mempunyai 9 negeri yang mempunyai raja, yang mana giliran mereka telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Apabila tiba sesebuah giliran itu kepada seseorang sultan, okey, sultan bagi negeri tersebut mempunyai dua pilihan, iaitu pertama untuk menolak tawaran ataupun yang kedua menerima tawaran. Okey, bagi memudahkan untuk pemahaman anda, saya akan menerangkan dahulu bagaimana sekiranya seseorang sultan itu menerima tawaran untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Apabila seseorang itu telah menerima tawaran, maka baginda akan melalui satu proses undian rahsia yang dijalankan di dalam Majlis Raja-Raja, yang mana Majlis Raja-Raja akan bersidang dan menjalankan undian rahsia tersebut. Okey, yang mana undian rahsia ini baginda sultan tersebut memerlukan 5/9 undi bersetuju untuk melantik baginda sebagai yang di-Pertuan Agong. Okey, sekiranya baginda mendapat undi majoriti, iaitu melebihi 5 undi ataupun lebih daripada 5 undi, maka baginda boleh ditabalkan sebagai yang di-Pertuan Agong. Tetapi sekiranya berlaku sebaliknya, iaitu baginda mendapat kurang undi, kurang undi daripada 5/9, maka giliran baginda diberikan kepada sultan berikutnya seperti dalam senarai. Sebagai contoh, sekiranya yang melalui proses ini adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dan sekiranya baginda mendapat kurang undi, maka baginda akan memberikan tawaran ataupun giliran tersebut kepada sultan yang berikutnya, iaitu Sultan Selangor. Yang mana Sultan Selangor seterusnya akan juga melalui ataupun baginda juga mempunyai dua pilihan, iaitu sama ada menolak tawaran ataupun menerima tawaran dan menjalani undian rahsia di peringkat Majlis Raja-Raja, yang mana seterusnya itu akan diteruskan dengan proses-proses yang seterusnya. Maksudnya Sultan Selangor tadi juga akan memerlukan 5/9 undi, dan sekiranya mendapat undi majoriti barulah baginda ditabalkan sebagai YDPA. Sekiranya kurang undi juga, baginda akan memberikan gilirannya kepada sultan yang berikut seperti di dalam senarai. Tapi kalau itu adalah untuk yang menerima tawaran, sekiranya baginda menolak tawaran, sebagai contoh yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan tadi, menolak tawaran untuk menjadi yang di-Pertuan Agong, maka giliran itu akan diberikan terus kepada sultan berikutnya, dan sultan tersebut juga perlu melalui undian rahsia, melalui proses Majlis Raja-Raja. Itu adalah proses pelantikan yang di-Pertuan Agong. Yang seterusnya ialah fungsi yang di-Pertuan Agong dalam badan legislatif ataupun badan perundangan. Yang pertama, fungsi YDPA adalah memberi cap mohon bagi rang undang-undang, belanjawan ataupun cukai baru yang telah dipersetujui oleh Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. So maksudnya proses di sini ialah sekiranya ada sesebuah undang-undang yang baru ingin diperkenalkan ataupun diperkenalkan di Malaysia, maka
maka undang-undang itu yang telah diluluskan di peringkat Parlimen iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara perlulah mendapat cap mohon daripada Yang di-Pertuan Agong. Sama juga dengan belanjawan yang sering kali diperintahkan oleh Menteri Kewangan pada bulan 10 setiap tahun untuk belanjawan tahun akan datangnya, dan begitu juga dengan cukai-cukai baru. For example, sebagai contoh adalah pemansuhan ataupun memperkenalkan cukai SST pada tahun lepas. Okey, ianya juga adalah yang memerlukan satu proses yang memerlukan cap mohon Yang di-Pertuan Agong. Okey, fungsi yang seterusnya ialah menyampaikan ucapan pembukaan sesi parlimen tetapi tidak terlibat dalam prosedur. Okey, anda jangan confuse ataupun keliru ya. Okey, menyampaikan ucapan pembukaan sesi parlimen. Baginda Yang di-Pertuan Agong hanya menyampaikan ucapan pembukaan sesi parlimen sahaja, tetapi tidak terlibat dalam prosedur. Di sini bermaksud, okey, maksudnya di sini ialah YDPA tidak terlibat dalam perbahasan rang undang-undang. Contohnya sama ada setuju ataupun tidak setuju dengan perbahasan ataupun memperkenalkan orang undang-undang tersebut, ataupun tu yang berlaku perbahasan ataupun perdebatan dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, YDPA tidak terlibat. Okey, dan yang seterusnya, fungsi yang ketiga YDPA dalam badan legislatif ataupun badan perundangan ialah memberikan keizinan untuk pembubaran awal kepada parlimen untuk diadakan pilihan raya. Maksudnya di sini, sekiranya sesebuah kerajaan itu ataupun yang dipimpin oleh Perdana Menteri merasakan perlu diadakan pilihan raya lebih awal daripada yang sepatutnya, ini bermakna kurang daripada 5 tahun, okey, Perdana Menteri perlulah mengemukakan permohonan untuk Yang di-Pertuan Agong, untuk membubarkan parlimen supaya pilihan raya umum dapat dijalankan. Okey, itu adalah 3 fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam badan legislatif. Fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam badan eksekutif ataupun badan pentadbiran ialah fungsi yang pertama, menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan Kabinet. Maksudnya di sini ialah Yang di-Pertuan Agong menerima nasihat daripada Menteri dan Kabinet berkaitan pentadbiran negara. Maksudnya yang berkaitan dengan pengurusan ataupun pentadbiran negara, okey, ianya perlulah baginda menerima nasihat daripada Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, jangan salah faham, menerima nasihat bukan sepatutnya hanya menurut sahaja. Tidak. Ada skeptikal yang mengatakan YDPA hanya menurut sahaja apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Ianya tidak. Baginda menerima nasihat dan keputusan akan dibuat oleh baginda. Okey. Yang kedua adalah melantik ahli menteri Kabinet atas nasihat Perdana Menteri. Okay. Ahli Menteri Kabinet ini akan disenaraikan, calon-calon mereka akan disenaraikan oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri akan membawa nama-nama mereka ini menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan dan baginda bersetuju untuk melantik mereka yang disenaraikan sebagai ahli Menteri Kabinet. Okey. Dan yang ketiga ialah melantik Perdana Menteri di kalangan ahli Dewan Rakyat. Melantik Perdana Menteri di kalangan ahli Dewan Rakyat ini bermaksud, okey, parti yang menang ataupun pakatan parti yang memenangi ataupun menduduki majoriti kerusi Dewan Rakyat akan menamakan salah seorang daripada di kalangan mereka, okey, untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey, dan pelantikan Perdana Menteri ini adalah satu kuasa penuh oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong boleh tidak mempersetujui nama-nama nama yang diberikan sebagai calon Perdana Menteri, dan maka sekiranya itu terjadi, maka
pakatan ataupun parti yang menduduki majoriti kerusi Dewan Rakyat perlulah menamakan calon yang lain atau bagi menggantikan nama yang ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, ini adalah 3 fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam badan eksekutif ataupun badan pentadbiran. Fungsi YDPA dalam badan judiciary ataupun badan kehakiman. Pertama, baginda melantik ketua-ketua hakim dan hakim-hakim mahkamah atasan. Okey, ketua-ketua hakim dan hakim-hakim mahkamah atasan ini terdirilah daripada ketua-ketua hakim, contohnya ketua hakim negara, okey, iaitu ketua bagi peringkat mahkamah persekutuan. Okey, yang kedua adalah Presiden Mahkamah Rayuan bagi peringkat Mahkamah Rayuan, dan Hakim Besar Malaya dan juga Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak di peringkat Mahkamah Tinggi, dan hakim-hakim yang ada di dalam ketiga-tiga jenis mahkamah ini, ketiga-tiga peringkat mahkamah ini juga dilantik atas kuasa Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang kedua ialah Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan dan menangguhkan hukuman. Okey, baginda Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan dan menangguhkan hukuman, tetapi ianya tertakluk kepada beberapa jenis mahkamah, yakni Mahkamah Tentera dan Mahkamah Persekutuan. Okey, sebagai contoh, okey, seseorang itu telah disabitkan kesalahan dengan membunuh dan akhirnya dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi hukuman gantung sampai mati. Jadi yang telah disabitkan pesalah tadi yang telah disabitkan oleh dakwaan tersebut, okey, maka beliau mempunyai hak untuk merayu, okey, sehinggalah ke peringkat Mahkamah Persekutuan, dan sekiranya Mahkamah Persekutuan mengizinkan, beliau juga boleh merayu sehingga ke merayu pengampunan ke peringkat Yang di-Pertuan Agong. So di sini fungsi YDPA dalam badan judiciary, baginda boleh memberi pengampunan kepada pesalah tadi. Okey, itu adalah 2 fungsi YDPA dalam badan judiciary ataupun badan kehakiman. YDPA dalam lantikan jawatan-jawatan utama yang lain. Okey, YDPA juga mempunyai fungsi untuk melantik bagi jawatan-jawatan utama yang lain selain daripada 3 badan tadi. Sebagai contoh, yang pertama ialah YDPA boleh melantik ahli-ahli suruhanjaya pilihan raya, termasuklah seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan 5 orang ahlinya atas nasihat Perdana Menteri. So ini mereka-mereka yang berada dalam Suruhanjaya Pilihan Raya adalah lantikan daripada Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Yang seterusnya ialah kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam hal berkaitan agama. Yang pertama, untuk makluman anda semua, di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3, agama bagi agama persekutuan ialah agama Islam, dan telah dinyatakan dalam perkara yang sama juga, agama lain bebas dianuti secara aman dan harmoni dalam mana-mana bahagian persekutuan. Dan di dalam perkara 3 itu juga dinyatakan bahawa Ketua Agama Islam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan adalah Yang di-Pertuan Agong, termasuklah negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Jadi bagi negeri-negeri ini, Ketua Agama Islam adalah Yang di-Pertuan Agong, dan of course telah dimaktubkan dalam perlembagaan juga, Ketua Agama Islam di peringkat persekutuan juga adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan sekiranya ada yang bertanya, bagaimana pula dengan negeri-negeri yang bersultan, yang negeri-negeri yang mempunyai sultan? Bagi negeri-negeri yang mempunyai sultan, Ketua Agama Islam mereka sultan bagi negeri mereka. Sultan bagi negeri tersebut adalah Ketua Agama Islam. Tanggungjawab YDPA sebagai simbol darjah kebesaran.
Okey, seperti mana yang awak tahu, setiap kali sampai kepada hari-hari penting yang di Pertuan Agong, sebagai contoh Hari Keputeraan Baginda ataupun Hari Kemerdekaan negara kita, okey, darjah-darjah kebesaran dan pengiktirafan diberikan oleh YDPA kepada rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat, maksudnya bukan rakyat Malaysia yang bukan warga negara, diberikan darjah kebesaran ataupun pingat-pingat. Okey, ini juga adalah tanggungjawab YDPA. Okey, kemudian kedudukan YDPA dalam Angkatan Tentera Malaysia. Okey, kedudukan YDPA dalam Angkatan Tentera Malaysia adalah sebagai Ketua Turus Angkatan Tentera Malaysia. Ianya baginda lebih tinggi lagi daripada Panglima Angkatan Tentera. Okey, seringkali disalahertikan bahawa YDPA adalah Ketua Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Ianya adalah salah. Okey, jawatan baginda adalah Ketua Turus Angkatan Tentera, yang mana okey, baginda adalah orang yang paling tinggi sekali di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Okey, dan baginda juga mempunyai hak untuk menangguhkan atau mengampunkan hukuman kepada pesalah-pesalah yang telah disabitkan dalam Mahkamah Tentera. Oleh kerana apa? Baginda merupakan Ketua Turus Angkatan Tentera Malaysia. Dan selain daripada itu, seperti mana yang telah diterangkan ini, okey, baginda juga mempunyai kuasa untuk mengampunkan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan dalam kawasan Persekutuan Malaysia, Putrajaya dan Labuan. Okey. Yang seterusnya, okey, perkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPA. Okey, perkara yang tidak boleh dilakukan YDPA ini telah dimaktubkan dalam perlembagaan. Okey, bukannya saja-saja, bukannya adalah satu ciptaan semata-mata. Okey, dan sering kali disalahertikan ataupun di dalam final exam. Okey, student sering kali antara perkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPA, mereka memberikan contoh tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh memberi rasuah. Okey, yang ini adalah semua perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, perkara-perkara yang common. Kita sebagai rakyat pun tak boleh nak buat. Okey, jadi sekarang ni yang berada di hadapan slide awak ni adalah okey, perkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPA yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan. Okey, sebagai contoh, yang pertama, YDPA tidak boleh menjalankan fungsinya sebagai raja bagi negerinya kecuali sebagai ketua agama Islam. Okey, maksudnya sini, okey, sebagai contoh yang di Pertuan Agong kita sekarang adalah Sultan Pahang. Okey, maka baginda tidak boleh menjalankan fungsinya sebagai raja ataupun sultan negeri Pahang. Okey, baginda mestilah menjalankan fungsinya sepenuhnya sebagai yang di Pertuan Agong, kecuali ketua agama Islam bagi negeri Pahang masih lagi baginda. Okey, bagaimana pula dengan fungsinya sebagai raja ataupun sultan bagi negeri tersebut? Maka baginda perlulah melantik pemangku ataupun seorang pemangku untuk menjalankan fungsinya sebagai sultan negerinya itu. Okey, yang kedua, tidak boleh meninggalkan Malaysia melebihi 15 hari kecuali dengan persetujuan Majlis Raja-Raja dan atas lawatan rasmi negara. Maksudnya di sini, YDPA tidak boleh meninggalkan Malaysia ataupun meninggalkan tahta melebihi 15 hari. Okey, kecuali dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Sebagai contoh, YDPA ingin mengerjakan umrah. Okey, mengerjakan umrah melebihi 15 hari, mengerjakan haji melebihi 15 hari, okey, ataupun ingin bercuti ke luar negara melebihi 15 hari, maka baginda perlulah memohon persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Sekiranya Majlis Raja-Raja tidak mengizinkan, maka baginda tidak dapat berbuat demikian. Tetapi okey, baginda boleh keluar daripada meninggalkan Malaysia lebih daripada 15 hari sekiranya lawatan ke negara asing itu adalah atas dasar lawatan rasmi negara.
So maksudnya contohnya kalaulah yang di-Pertuan Agong pergi ke Jepun, okey, melawat ke Jepun atas dasar lawatan rasmi negara yang mana menjaga hubungan diplomatik Malaysia dan Jepun, itu dibenarkan untuk melebihi 15 hari. Okey. Okey, yang ketiga, tidak boleh menerima apa-apa emolument. Okey, tidak boleh menerima apa-apa emolument dari negeri baginda menjadi raja. Emolument ni adalah satu bayaran daripada kerajaan negeri kepada sultan. Okey, yang mana bayaran itu diberikan oleh kerajaan negeri, dan sekiranya sultan bagi negeri itu telah diangkat menjadi yang di-Pertuan Agong, maka baginda tidak boleh menerima emolument daripada negeri tersebut. Okey, daripada negeri baginda. Kerana apa? Baginda telah menerima emolument sebagai yang di-Pertuan Agong daripada peringkat kerajaan persekutuan. Okey, maka emolument ini perlulah ditolak. Okey, maka dan emolument ini selalunya akan diberikan kepada pemangku sultan ataupun pemangku raja yang dilantik oleh baginda. Okey, yang keempat, tidak boleh memegang jawatan bergaji. Maksudnya di sini, okey, baginda tidak boleh menerima mana-mana pekerjaan, mana-mana jawatan yang mana akan memberikan gaji ataupun pendapatan kepada baginda. Okey. So maksudnya di sini dia tidak boleh menerima gaji ataupun jawatan yang lain selain dari yang di-Pertuan Agong. Okey. Kemudian yang kelima ialah tidak boleh melibatkan diri dalam perniagaan. Sekiranya baginda terlibat dalam sesebuah syarikat, okey, dan menerima gaji ataupun elang bulanan, maka ianya tidak boleh diteruskan. Maka baginda perlulah meletakkan jawatan dalam syarikat tersebut ataupun melantik proksi. Kerana apa? YDPA menurut Perlembagaan Persekutuan, YDPA tidak boleh terlibat dalam bidang perniagaan. So ini adalah 5 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPA. Bukan sekadar YDPA, ianya juga tertakluk kepada Permaisuri Agong dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong sekiranya baginda dilantik untuk menggantikan ataupun menduduki tahta semasa ketiadaan yang di-Pertuan Agong.